bunuh diri kerana dadah cabung. Ini anak Mia lah ni. Sampai masuk surat khabar lagi. Memalukan kampung kita. Ya, anak Mia ni. Hei. Betul lah. Yang ambil dadah akulah, bukan mak akulah. Kau tengok sini. Hei, pekat! Weh Siti, ayah kau mati sebab dadah kan? Minggu depan, kalau kau nak bayar, lagi teruk daripada yang aku buat. Siti takut. Siti jangan takut, Mama adik sayang. Jangan biarkan keluarga anda menderita kerana dadah. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam dadah terkawal 2025. Anda bersama saya Hakim Suhaimi di dalam segmen Bicara AADK dengan topik anak bekas klien pun boleh berjaya. Berbicara mengenai permasalahan dadah, salah satu cabaran yang sentiasa membelenggu ialah stigma dan juga kata-kata negatif masyarakat. Kadang-kadang hanya kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Tomahan demi tomahan dilemparkan oleh masyarakat kepada anak bekas klien ataupun klien sehingga menyebabkan tidak menjaga hati dan perasaan mereka serta keluarga mereka. Lebih menyedihkan, terdapat segelintir masyarakat mendakwa bahawa anak klien ataupun anak bekas klien ini tiada masa depan dan tidak boleh berjaya dalam hidup kerana mereka mengikut perbuatan ibu dan ayah yang terlibat dalam penagihan dadah. Inilah antara situasi yang dihadapi oleh pasangan anak beranak ini. Jika sebelum ini kehidupan mereka disurami dengan kepahitan, namun kini berbekalkan semangat dan ketabahan, kemanisan semakin dirasai. Baiklah, bersama saya hari ini tidak lain tidak bukan, mereka adalah orang yang dikenali masyarakat dan juga dikenali di media sosial. Assalamualaikum dan selamat datang saya ucapkan kepada Dr. Syarmizi bin Muhammad Rashid dan juga kepada Encik Muhammad Rashid Bani. Baiklah, untuk makluman tuan-puan, Dr. Syarmizi ini merupakan penerima anugerah emas kedoktoran Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dan Encik Muhammad Rashid Bani ini merupakan ikon kepulihan agensi anti dadah kebangsaan. Adik, apa khabar? Doktor, apa khabar tuan? Alhamdulillah, terima kasih. Sihat. Jadi hari ini kita sudah bersedialah untuk bicara AADK ini bersama masyarakat di luar sana. Jadi kepada tuan-puan yang menonton segmen Bicara AADK ini, jangan lupa untuk like dan share supaya orang ramai tidak terlepas dengan topik yang kita akan bicarakan hari ini. Baiklah, sekali lagi saya nak ucapkan tahniah kepada Dr. Syarmizi di atas kejayaan penerima anugerah emas kedoktoran pada Majlis Convocation ke-49 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah, Doktor, ramai masyarakat ingin tahu adakah kejayaan yang dikecapi selama ini merupakan salah satu impian yang telah disusun sejak kecil lagi. Silakan Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada Encik Hakim, kepada agensi anti dadah kebangsaan dan seluruh penonton yang dikasihi serta dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, berkaitan dengan soalan tuan pengurusi tadi, adakah sebenarnya ini yang saya mahukan sejak daripada kecil lagi cita-cita saya. Okey, sebenarnya kalau dilihat sejak daripada kecil, mula daripada sekolah menengah, saya memang bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Okey, memang nak menjadi seorang guru kerana cita-cita itu adalah bagi saya satu pekerjaan yang saya rasa pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang kata mampu membimbing. Sebab bagaimana
pendorokan saya itu boleh untuk menjadi seorang guru adalah disebabkan oleh persekitaran saya, disebabkan kata saya melihat guru-guru saya sendiri yang banyak memberi bantuan, dorongan, semangat yang sentiasa bersifat empati saya suatu ketika dahulu. Itulah menyebabkan saya mendorong untuk menjadi seorang guru. Malahan juga arwah arwah wan saya iaitu arwah Yarhamah Nina binti Haji Kasim, iaitu merupakan ibu kepada ayah saya sendiri, yang merupakan dia juga adalah kata sebagai pendorong yang sentiasa menggalakkan saya untuk menjadi seorang guru. Tapi untuk sampai ke peringkat Dr. Falsafah ni sebenarnya cita-cita ni saya tanam sejak daripada tingkatan 5 lagi, apabila ada guru kaunselor saya, dia cerita tentang berkaitan dengan kata Dr. Falsafah, sebab beliau pun memang ketika itu menyambung kata pengajian peringkat Dr. Falsafah, atau sekarang ini beliau dikenali sebagai Profesor Madya Dr. Noraini yang merupakan pensyarah di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan beliaulah yang menceritakan tentang beginilah proses untuk menjadi seorang doktor falsafah. Dan di situ jugalah sebenarnya ada terdetik jugalah ingin menyambung pengajian, dan memang pada mulanya adalah harapan saya memang nak menjadi seorang guru, tapi disebabkan takdir, rezeki oleh Allah SWT, perancangan daripada Allah, alhamdulillah saya dapat menyambung sehingga peringkat ke doktor falsafah. Okey, baiklah, itulah yang selama ini dari kecil Dr. Syarmizi ingin menjadi guru, dan alhamdulillah sekarang ini berjaya menjadi seorang doktor falsafah. Baiklah, bagi doktor, apakah kelebihan atau kepuasan yang dirasai apabila doktor berpeluanglah melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi? Okey, baik. Sebenarnya saya selalu katakan pada masyarakat bahawa sebenarnya apabila seseorang itu menyambung ataupun menyambung pengajian seperingkat yang lebih tinggi, ada 3 perkara yang akan mendidik diri dia. Yang pertama, ia akan dekatkan diri dia kepada Allah SWT. Sebab dengan ilmu akan kita lebih dekat pada Allah. Itu akan menjadi ingatan kita sekiranya kita belajar sampai ke peringkat tertinggi. Yang kedua, akan mendidik diri seseorang itu untuk berkhidmat dengan masyarakat. Apabila seseorang itu belajar sampai ke peringkat yang tertinggi, sebenarnya dia bukan hanya untuk dirinya, tetapi bagaimana sumbangan dia dengan masyarakat. Bagaimana apa pemberian dia, bakti dia kepada masyarakat. Sebab bila kita dah jadi orang yang berilmu ini, orang yang tinggi ilmunya, kita tidak boleh sombong sebenarnya. Seharusnya kita lebih bersifat lebih rendah diri, dan lebih orang kata cuba untuk membantu masyarakat, membantu orang-orang di sekeliling kita. Itu yang sepatutnya apabila seseorang itu adanya ketinggian ilmu. Dan yang ketiga adalah mendidik seseorang itu mengamalkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Sebab apabila dia ada ilmu, sebab kata orang kata makin ikut resam padi, makin berisi makin tunduk. Jadi sepatutnya itu yang perlu dididik, dan seharusnya juga dia ada perasaan empati, perasaan berkasih sayang, hormat menghormati antara satu sama lain, dan dia seharusnya menjadi contoh kepada orang lain. Idola pada masyarakat. Jadi sebab itu kalau ikutkan perancangan awalnya memang saya nak menjadi seorang guru. Tetapi disebabkan ada peluang, memang saya sudah menjadi seorang guru dan memang mengajar dalam bidang pendidikan khas. Tapi itu katakan rezeki Allah SWT, dan kita tahu sebenarnya apa yang berlaku dalam kehidupan saya ni bukanlah nak katakan 100% usaha saya, tidak. Tetapi saya percaya sebenarnya adalah daripada doa-doa orang-orang yang baik di sekeliling saya. Saya alhamdulillah, saya bersyukur kerana Allah SWT telah sentiasa mempertemukan saya dalam kehidupan saya dengan orang-orang yang baik-baik di sekeliling saya. Walaupun kehidupan saya suatu ketika dahulu kata-kata sebagai anak seorang bekas penagih dadah, tetapi sebenarnya alhamdulillah ada masyarakat, ada orang di sekeliling yang cuba memberi perkara-perkara kebaikan pada saya. Di situlah dan rezeki itu juga saya percaya bukan sahaja pada orang sekeliling, malah juga daripada anak-anak murid saya, iaitu anak-anak yang berkeperluan khas juga. Dan saya yakin itu juga adalah doa daripada mereka. Itu kerana itulah alhamdulillah rezeki pada Allah, saya dapat
capai ke peringkat ini. Lebih tinggi. Baiklah. Okey, itulah perkongsian Dr. Syamizi. Apabila kita belajar lebih tinggi, kita lebih menghormati orang masyarakat di luar sana. Tak kiralah masyarakat itu siapa, orang yang sempurna, orang yang kelainan upaya. Jadi atas kejayaan doktor ni, siapakah yang menjadi pendorong sehingga doktor mampu mencapai kejayaan seumpama ini? Pendorong saya sebenarnya yang untuk menjadi guru sudah semestinya paling pertama sekali adalah arwah wan saya, nenek saya, iaitu arwah Yang Nina binti Haji Kasim, yang sebenarnya dia suka sangat kalau cucu dia jadi seorang guru. Itu dia yang selalu saya selalu kata kepada arwah wan saya, Mizi nak jadi guru, nak jadi cikgu. So dia kata wan doakan sebab kalau ikutkan cerita nanti kita akan cerita macam mana kehidupan saya. Memang waktu cuti sekolah memang saya akan balik ke kampung, saya akan berjumpa dengan arwah wan saya, dan wan saya lah banyak mendidik saya, menjaga saya. Itu yang pertama. Kedua adalah ibu saya sendirilah. Itu memang pendorong semangat sebab apabila saya melihat ibu saya pun suka saya menjadi seorang guru sebab dia tahu kejayaan guru itu adalah kejayaan yang kata mulia, dan sebab dia pun dia selalu mengingatkan saya jangan lupakan guru-guru kan. Tengok macam mana cikgu selalu membantu. Begitu juga yang ketiga adalah ayah saya sendirilah, Encik Muhammad Rashid Bani, yang sebenarnya ayah saya ni pun sentiasa mengingatkan saya, jadi guru, kalau betul adik nak jadi guru, adik kena betul-betul sungguh-sungguh. Dan selalu abah selalu ingatkan, sebab memang saya akui daripada sekolah yang banyak membantu saya adalah guru-guru lah saya sendiri, yang banyak membantu, memberi support, sokongan, dan yang sampaikan hantar ke rumah pun, ambil balik rumah pun adalah cikgu saya sendiri. Jadi di situ kan abah selalu ingat jangan lupakan guru, dan abah pun selalu pesan kalau nak jadi guru, jadilah guru yang ada perasaan empati. Jadi macam contoh guru awak. Itulah kata alhamdulillah saya mempunyai keluarga yang sentiasa support, orang-orang di sekeliling saya yang sentiasa menyokong. Itulah menyebabkan kenapa saya terdorong untuk masuk ke dalam bidang perguruan ni, dan ditakdirkan oleh Allah tiba-tiba masuk ke dalam bidang pendidikan. Jadi bukan kata saya sendiri nak pilih, sebab saya pun tak tahu tentang golongan OKU ketika tu. Tapi Allah yang tetapkan, dan Allah memang gelapkan mata saya, dan tengok-tengok bila saya dah masuk, dah daftar, baru saya tahu rupanya saya bidang pendidikan khas. Itu yang kata takdir Allah sebenarnya, perancangan Allah. Kita hanya merancang, tapi Allah yang menentukan. Ya, betul. Jadi Allah telah memilih Dr. Syamizi dalam bidang ini bukan kebetulan lah. Itu adalah satu kelayakan yang Allah berikan lah. Jadi baiklah tuan-puan, kita akan berbicarakan lagi topik kita hari ini, iaitu ingatlah topik kita hari ini adalah anak bekas klien pun boleh berjaya. Bekas klien ni lebih kepada kepada bekas penagih dadah untuk pemahaman rakyat masyarakat di luar sana lah. Jadi banyak lagi cerita yang kami akan kongsikan. Tuan-puan jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Kita bermula dengan cabaran. Onak dan liku menjadi santapan. Dari gelap timbul cahaya, menjadi obor penerang jiwa. Bezanya kita pada luaran, namun jiwa terjalin ikatan, lalu tercantum titik persamaan. Jalinan budaya yang disemai menjadi pemangkin asas kerjasama. Toleransi menjadi pegangan dalam menongkah arus yang mendatang. Berganding kita menyulam kejayaan, asas utuh nilai insan. Rapatkan barisan, bersepakat dan bersatu demi negara tercinta sebagai sebuah keluarga. Zahirkan impian, ayo bangkit bersama, aspirasi keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Baiklah, kita kembali lagi. Terima kasih kepada penonton
yang setia menonton bicara AADK dengan topik anak bekas klien pun boleh berjaya. Sebentar tadi kita sudah pun bersama dengan Dr. Syamizi. Kini kita bersama pula dengan ayahnya, iaitu Encik Muhammad Rashid Bani. Baiklah tuan-puan, sukar untuk menidakkan persepsi masyarakat sesetengah anak-anak yang membesar dalam persekitaran ibu bapa yang terlibat dengan penagihan dadah ini akan melakukan perbuatan yang sama. Namun begitu, keluarga Encik Rashid Bani ini pula sebaliknya. Dr. Syamizi merupakan anak bongsu Encik Rashid, telah berjaya membuktikan individu yang terpelajar, bahkan lebih lagi telah menerima anugerah emas kedoktoran UKM baru-baru ini. Apakah perasaan Encik Rashid apabila melihat anak berjaya menamatkan pengajian peringkat tertinggi selepas menempuh pelbagai cabaran membesar sebagai anak bekas klien, iaitu anak bekas penagih dadah? Silakan. Okay, terima kasih Tuan yang bagi Tuan Hakim dan kepada yang menyaksikan buah bicara pada hari ini. Ingin saya nyatakan, bila saya diberitahu bahawa anak saya berjaya menerima anugerah emas, saya terus sujud syukur kepada Allah. Saya rasa saya dan isteri saya menangis sebab, sebenarnya saya rasa sebab dan hibur. Kerana apa? Segala doa dan impian saya Allah makbulkan. Dan saya yakin, sebenarnya saya yakin bahawa anak saya mempunyai kemampuan berfikir. Dan bila dia mempunyai kemampuan berfikir yang tinggi, dia dapat menguasai akalnya, iaitu anugerah yang Allah berikan kepada manusia untuk digunakan sebaik mungkin untuk mencipta satu kejayaan pada diri dia. Dia mengenali potensi dia. Itu yang saya lihatlah. Saya tahu anak saya ada potensi untuk berjaya. Jadi sebagai abah, saya sentiasa memberikan galakan dan sokongan kepada dia sentiasa. Walaupun saya masa itu dalam keadaan, orang cakap, baru dalam awal kepulihan, tetapi saya tetap berusaha lah. Saya buat mana yang termampu untuk memberi kemanisan kehidupan yang selama ini saya rasa anak saya hidup dalam keadaan tertekan. Jadi saya cuba berusaha macam mana saya nak beri setitik kemanisan kepada anak saya dengan cara apa yang ada. Saya sentiasa beritahu kepada dia, kita sentiasa bersyukur atas nikmat Allah. Allah beri, ini semua ujian bagi saya. Itulah yang selalu saya beri motivasi. Kita kena hidup bukan atas kehendak kita. Betul. Kita hidup atas kehendak Allah. Allah yang susun perjalanan kita. Jadi hanya kepada Allah saja saya boleh bermohon, bermunajat setiap malam agar ada sinar hari esok untuk diri saya dan juga keluarga saya. Itulah yang saya sebenarnya rasa sebab dan hibur lah. Kerana antara sebab anak saya membuktikan kejayaan bahawa selama ini anak seorang penagih boleh berjaya menerima anugerah emas kedoktoran. Ini cukup membanggakan. Dan saya ingat hari ini dalam sejarah Malaysia lah. Tidak pernah, saya ingat saya baca dalam YouTube, saya tengok setakat ni tak ada lagi lah anak seorang penagih berjaya ke taraf yang paling tinggi, iaitu menerima menerima anugerah emas. Jadi terbukti. Ada pun yang saya tengok ada dekat Thailand tu, dia hanya setakat memiliki master saja. Anak penagih memiliki master. Tapi di Malaysia ni alhamdulillah, ini juga satu kebanggaan bagi saya, kebanggaan kepada pihak ADK. Mana telah berjaya mendidik saya dan saya mengimplementasikan apa yang saya pelajari di ADK itu untuk keluarga saya. Aslinya memberi motivasi kepada anak saya. Bukan kepada dia, ada lagi seorang abang dia. Alhamdulillah anak saya yang pertama pun berjaya. Dan dia anak yang kedua kan. Ini ilmu daripada ADK. Saya tak nafikan bila saya cakap hari ini saya berjaya, saya langsung saya akan teringat kepada orang-orang yang telah mendidik saya.
daripada orang yang orang cakap tak cukup akal, hari ini menjadi orang yang cukup berakal. Mana berakal saya mampu mengubah kehidupan nasib saya. Nasihat. Iman Tuhan pada cakap, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib setiap kaum itu kalau kita sendiri tak mampu mengubah yang ada pada diri kita. Alhamdulillah, dengan ajaran dan didikan asuhan yang saya terima dikit, saya mampu mengubah diri saya dan akhirnya saya mampu mengubah kehidupan keluarga saya. Jadi itulah yang menyebabkan motivasilah seorang ayah kepada anaknya sehingga mendidik anaknya berjaya ke saat ini. Baiklah, sebagai seorang bapa yang pernah tersilap langkah sebelum ini, bagaimana Encik Rashid melihat kesan buruk Dadah terhadap institusi kekeluargaan? Silakan. Kesan buruk dia memang ketara lah. Pertama, kalau kita dalam institusi keluarga, kalau keluarga tu menghadapi masalah ketegangan, semakin hari semakin banyak masalah yang akan menimpa. Itu pertama. Kedua, bebanan semakin banyak bebanan yang akan dipikul oleh keluarga tersebut. Begitu juga harga diri dan maruah akan menurun. Orang tak akan menghargai kita walaupun satu ketika itu kita mungkin keluarga yang baik-baik lah. Tapi bila ada antara keluarga kita yang mengalami masalah, orang tak akan, mana harga diri, maruah keluarga kita akan turun. Dan keempat, mungkin juga menjejas keharmonian dalam rumah tangga kita. Mungkin dalam keluarga itu akan bercakaran. Hilang perasaan kasih sayang antara kita. Disebabkan ada di antara ahli keluarga itu yang terlibat dalam perniagaan dadah. Ini akan menentukan susu keluarga sebenarnya. Jadi ingatlah bahawa perniagaan dadah ini satu mimpi ngeri bagi satu keluarga. Ketawanya hanya sekejap, tapi dia punya penderitaannya bertahun-tahun. Tapi tak mustahil untuk berubah. Jadi lebih baik kita cegah lah. Lebih baik kita cegah. Sebelum perkara ini semakin merebak ataupun parah. Ataupun meminta bantuan ADK lah. Kena rujuk pada ADK lah. Baiklah, pengalaman peribadi Tuan Rashid sendirilah. Adakah sekarang ni Encik Rashid masih berdepan dengan stigma masyarakat yang memandang serong terhadap bekas klien, iaitu seorang bekas penagih dadah? Sebenarnya pada peringkat awal memang betul lah. Sebenarnya itu anggapan pada diri saya. Sebab di awal kepulihan kita perlukan sokongan. Sebab kepulihan ada dua, kepulihan awal dan kepulihan sepenuhnya. Peringkat awal kita perlukan sokongan. Sebab ADK dan beberapa akan saya menunjukkan NGO, persatuan, ada program pembimbing rakyat supaya ini sebenarnya sokongan kepada yang baru keluar daripada pusat pemulihan. Itu perlu. Tetapi sampai satu masa kita kena berdikari. Bila cakap kepulihan tu berdikari. Kerana masyarakat ni selalu melihat kepada kejayaan. Dia kalau setakat kita cakap kita keluar pusat, dia tengok kita dah 10 tahun lagi, jalan kaki lagi. Orang tak pandang, dia masih lagi anggap tak berjaya. Tapi kalau kita dapat membuktikan kejayaan, mungkin dalam masa 5-6 tahun kita tengok ada kemajuan pada diri kita. Pertama, kalau dulu kita jalan kaki, kita mampu memiliki motor, boleh mampu memiliki kita, dia akan terbuka mata. Begitu juga kalau dulu kita tengok kita tak bekerja, tapi hari ini kita berusaha, kita boleh ada perniagaan sendiri, barulah masyarakat akan memberi kepercayaan kepada kita, baru dia percaya, dia ni dah berubah. Perkara yang penting dalam kepulihan kita mesti, saya ingat waktu saya berada di pusat serentik, orang cakap lapu diri. Lapu diri, itu penting. Saya ingat waktu saya pusat serentik, kalau saya nak keluar pergi mana-mana, saya akan lapor diri di bilik pengawal. Bila saya lapor diri, saya akan ingat bahawa saya ini seorang penagih. Dan bila saya lapor diri, pegawai-pegawai itu akan prihatin, akan beri saya tunjuk ajar. Tapi bila saya keluar, saya tak lapor diri. Bukan tak lapor diri pada ADK, tapi saya tak melapor diri kepada Allah. Bila saya tak melapor diri kepada Allah, tak pergi ke rumah dia, saya tak rasa yang saya ni sebagai hamba Allah.
Itu yang saya rasa. Tapi bila saya pergi keluar pusat, saya lapor diri, saya duduk, saya pergi rumah Allah, saya mohon, saya berdoa, barulah saya rasa saya ni hamba Allah dan pengharapan saya hanya kepada Allah. Bagi saya masyarakat ni, dia hanya melihat kepada kita punya kejayaan, baru dia akan menilai, dia ni dah berjaya. Tapi selagi kita tak melihat kepada kejayaan kita, apa yang kita capai, mereka masih memandang serong pada kita. Jadi usaha tu ada daripada kita. Dan pengharapan kita mesti kepada Allah. Allah yang akan membantu kita memberi jalan. Bila kita dapat bantuan daripada Allah, Allah akan memberi petunjuk, mempermudahkan jalan kita dalam kepulihan. Ini perkara yang pentinglah dalam asas kepulihan, iaitu pengharapan kepada Allah. Bukan pengharapan kepada manusia. Manusia dedikasi setakat memberi motivasi, memberi motivasi dan menunjukkan jalan yang benar, jalan yang betul. Tetapi yang membantu, yang memberi hidayah Allah. Betul. Selagi hidayah Allah tak dapat, saya ingat saya tak berubah. Walaupun dah 3 kali saya masuk besar. Bila saya lapor diri, sentiasa lapor diri kepada Allah. Okey, betul. Kalau saya rasa saya hamba Allah. Saya ada Tuhan. Tuhan saya Allah. Jadi apa-apa saya mengadu kepada dia. Ya Allah, saya perlukan duit untuk anak saya. Saya mengadu, saya munajat. Ya Allah, tolong bantulah saya. Saya perlukan pekerjaan. Saya nak berniaga. Ya Allah, bantulah saya. Ini yang saya lakukan. Akhirnya apa juga yang saya lakukan, Allah pemudahkan. Saya tak sangka hari ni. Saya keluar pusat, Tuan. Kosong, tak ada harta. Tak ada apa-apa. Malahkan saya ada tanggungjawab. Saya dah 2 orang anak, saya ada isteri. Tapi macam mana saya boleh bentuk keluarga saya hari ini? Kalau ikut akal memang mustahil. Mana saya cari duit nak bagi anak saya belajar sampai ke peringkat yang tertinggi. Bukan seorang, 2 orang. Semuanya berperingkat yang tertinggi. Betul. Sebab bila orang banyak cakap anak kita belajar tinggi. Tetapi bila anak belajar kita perlukan kos yang banyak juga. Betul. Siapa yang membantu saya? Siapa yang berjalan? Allah. Bagi saya Allah lah. Allah bukakan jalan bagi peluang. Mungkin tidak kepada saya, pada anak saya. Ada je. Bila dia cakap, Abah adik nak belajar master ni dekat UM. Saya diambil lah. InsyaAllah bagus dek. Tapi dalam hati saya, mana aku nak cari duit ni kan? Apa diri pada Allah? Allah. Akhirnya dia cakap, Abah ada ni lah. Orang nak bagi ni. Ada bantuan, ada package, ada apa ya? Grant, ada beasiswa. Ada beasiswa. Jadi itu yang saya nak nyatakan. Ada pengharapan dan kumpulan mesti kepada Allah. Okey. Jadi begitulah Tuan Rashid Bani berdepan dengan stigma masyarakat. Yang pertama, key point yang saya berminat sini iaitu masa dalam pusat Tuan Rashid lapor diri kepada pengawas. Tapi apabila keluar, yang pertama Cik Rashid lakukan iaitu lapor diri pada Allah. InsyaAllah bila lapor diri pada Allah, Allah pemudahkan segalanya. Baiklah, ini topik kita semakin menarik sebenarnya. Tapi masa mencumpai kita rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita bertemu selepas ini. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Baiklah, kembali lagi kita dalam segmen Bicara AADK dengan topik anak bekas klien pun boleh berjaya. Baiklah, kita pun sudah mengenali tadi Cik Rashid Bani dan juga Dr. Syarmizi. Baiklah, ironinya bukan mudah menjalani kehidupan, apatah lagi membesar sebagai anak bekas klien. Justru bagaimana doktor berdepan dengan tomahan dan sindiran negatif yang dilemparkan oleh masyarakat tu. Silakan doktor. Terima kasih Cik Hakim. Okey, sebenarnya kalau kita katakan tadi kan, apabila seseorang anak ataupun kata adalah ahli keluarga itu adanya pernah terjebak dalam penyalahgunaan dada, dia bukan efek kepada orang itu sahaja, tetapi memberi kesan kepada seluruh ahli keluarga dia.
Begitu juga seperti mana yang berlaku dalam keluarga kami, disebabkan abah saya terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Sebenarnya dia memberi kesan bukan pada dia saja, tetapi pada seluruh keluarga, termasuklah pelbagai tomahan dan sebagainya lah ketika dahulu. Dan sebenarnya apabila waktu kecil saya dibesarkan, secara jujurlah saya tidak pernah orang kata dibesarkan dengan keadaan yang senang, kan, disebabkan abah dalam keadaan begitu, minta maaf ya abah kita pun, dan ibu saya pula susah waktu itu, kan, memang dia membanting tulang mencari rezeki dan sebagainya, dan memang waktu kita waktu kecil nak dapat apa semua tak susah nak dapat, nak minta semua tak dapat. Memang ketika itu memang sukalah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tetapi sebenarnya dah sampai satu tahap, saya ingat waktu saya kecil dahulu sekolah rendah, sampai ke satu tahap saya bersikap macam orang kata, kenapa jadi macam ni, kenapa nak semua tak dapat, nak je tak dapat, kenapa kawan-kawan lain semua dapat, saya tak dapat apa-apa yang saya nak. Lepas tu dan saya pula perhatikan dalam kata sehinggakan saya pernah jugalah, bukan kata kita kanak-kanak waktu tu, dan dia memang kata psikologi kanak-kanak, bila dalam keadaan begitu kita juga pernah kata ada sedikit menipu. Kita kata waktu tu bapak kita dalam keadaan macam ni, kita kata bapak kita bekerja luar negara. Kita pernah juga bercakap dengan rakan-rakan yang kata orang bapa orang lain tu adalah bapa kita dan sebagainya. Memang itu pernah berlaku kanak-kanak waktu sekolah rendah. Tetapi apabila saya di sekolah menengah, apabila saya melihat arwah wan saya sendiri kata, hidup jangan menipu, hidup kena jujur, hidup kena berterus terang, jangan sekali-kali menipu. Sebab bila kita menipu, dia akan memberi kesan pada kehidupan kita. Jadi bila saya habis sekolah rendah, memang kata saya waktu sekolah rendah memang bukanlah orang kata pelajar yang baik, cemerlang, tak. Memang kata selalu periksa pun dapat nombor yang corot dan sebagainya. Memang kata kanak-kanak itu memang agak sedih lah. Sebab tu kalau orang tanya saya, nak kembali tak zaman kanak-kanak? Saya rasa tidak. Sebab zaman kanak-kanak memang kata sedih, kan, dengan keadaan mak begitu, apa kata abah pula sebegini, dan segala kemahuan kita pun tidak dapat kita penuhi. Jadi kita sentiasa rasa macam tidak adil, memberontak dan sebagainya. Tapi apabila wan selalu nasihat sebegitu, dan alhamdulillah sebenarnya saya rasa apa yang jadi pada saya ni dipelihara oleh Allah sebenarnya. Allah yang beri hidayah dan Allah yang jaga saya. Dan bila masuk sekolah menengah, saya tidak berpura-pura. Saya mengaku yang memang saya orang susah, dan dalam masa sama saya bercakap juga yang memang bapa saya seorang aktivis, seorang bekas penagih, yang memang kami keluarga memang tidaklah sesenang. Walaupun di sekolah menengah saya adalah sekolah yang elit, yang memang ramai orang-orang yang senang ketika itu. Dan bila kita bersikap jujur dengan di sekolah, subhanallah, guru-guru saya, rakan-rakan saya bukan menjauhkan tapi lebih dekat dengan kita, lebih sudi nak membantu kita. Malah guru-guru saya memang agak terharulah sampai sekarang. Kalau sampai sekarang kejayaan saya mesej pada guru saya, cikgu saya dah berjaya, dan dia pun bangga dengan apa yang telah berlaku dalam kehidupan saya. Dan sampaikan makan saya mereka bantu, sehingga kan ada guru yang rela untuk ambil dan bawa saya pulang ke sekolah. Sebab dia tahu sekolah saya dengan rumah jauh. Jadi dia ambil. Dan jadi sebab tu saya nak ingatkan kepada anak-anak yang remaja ni, jangan menipu. Bila dan pastikan jangan kata disebabkan mak ayah sebegitu, kita pun nak ikut. Itu yang sepatutnya bila mak ayah begitu, kita yang kena tunjukkan yang baik. Kita yang seharusnya bertingkah laku yang baik, bukan kita nak ke arah yang tidak baik. Jadi bila kita bersikap baik, maka orang akan layan kita dengan baik. Dan sahabat-sahabat, rakan-rakan saya pun sentiasa membantu. Dan saya ingat masa saya sekolah menengah, sampai satu tahap saya memandang ada budak-budak yang bermasalah disiplin, kan, mak ayah senang, hidup senang, tapi kenapa mak saya kata, apa dia ni, kenapa dia tak pernah rasa bersyukur, kau dah lah senang, kau dah macam ni, tapi kenapa tak nak berasa kata tak kesian ke dengan mak ayah sampai gitu. Tapi sebenarnya seperti mana yang katakan, hidayah tu milik Allah. Betul. Allah yang pelihara kita sebenarnya. Dan kenapa saya jadi begini, saya yakin sebenarnya doa-doa daripada ayah saya sendiri.
katakan nak harapkan keluar abah nak membantu. Memang abah pun waktu itu pun kata banyak terlibat dengan aktiviti sukarelawan dan sebagainya. Dan sebenarnya itulah kata saya percaya itu adalah doa daripada ibu bapa saya, daripada orang-orang di sekeliling saya yang sebenarnya dia banyak kata membantu mendorong saya untuk lebih baik. Dan bila kita tidak menipu dalam persekitaran kita dan kita juga membuat kata sesuatu memberi kesan kepada sekolah, akademik kita bagus dan dalam masa yang sama kita terlibat dengan kata pelbagai aktiviti program-program di sekolah. Jadi sekolah pun makin sayang kepada kita dan itu kata ramai yang akan sudi membantu. Sebab tu jangan sekali-kali menipu, bersikaplah jujur dalam kehidupan. Insya-Allah Allah akan mudahkan. Jadi itulah key point Dr. Syahrizi, bahawa dalam kehidupan kita janganlah menipu kalau tidak berjaya, betul Jadi itulah sedikit nasihatlah kepada anak-anak muda di luar sana. Baiklah, kepada Encik Rashid, adakah kesungguhan Encik Rashid berusaha meninggalkan aktiviti tidak sihat demi kesejahteraan anak-anak dan juga keluarga? Terima kasih. Saya tak nafikan saya berubah kerana mungkin di antaranya mungkin kerana anak-anak. Saya cakap tadi, saya lihat anak saya selama ini hidup dalam kepayahan. Jadi saya ada rasa saya nak berikan setitik kemanisan dalam hidup dia. Jadi untuk memberi setitik kemanisan saya perlu berubah. Saya mesti jujur pada dia. Itu dalam program saya IDK selalu cakap kejujuran. Lebih baik memahami daripada dipahami. Itu ayat saya sentiasa pegang. Saya memahami perasaan anak saya. Bila saya pahami, saya akan cuba berubah. Bagaimana berubah. Jadi itu saya tak nafikan. Tetapi hakikat sebenarnya saya berubah kerana Allah. Saya benar terfikir saya nak berubah kerana gagal. Saya cakap saya berubah kerana Allah. Saya ni hamba Allah. Itu saya cakap tadi, kita hidup atas kehendak dia. Jadi apa pun kita kena kembali kepada dia. Penagihan dada bagi saya adalah satu ujian daripada Allah untuk menguji kesabaran dan ketakwaan saya. Jadi bila saya kembali kepada dia, jalan yang benar, jalan yang diredai, maka pintu akan terbuka. Saya dapat langkah bersama-sama dengan keluarga saya sendiri. Sebab itu saya selalu ingat lagu sahabat saya Selim, Suci Dalam Debu. Itu sebenarnya satu motivasi bagi saya. Saya dengar lagu tu, kadang-kadang isi saya menangis. Kalau Suci Dalam Debu, itu memberi satu kekuatan sebenarnya. Anak-anak saya pun kalau dengar suatu hari nanti pasti akan berjaya, pintu akan terbuka, kita akan langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarnya harapan. Saya dah lupa lah. Tapi itu bagi saya satu motivasi yang tinggi. Dan saya selalu nyanyikan. Kalau saya bersama keluarga, itulah suci dalam itu. Jadi saya tak nafikan, mula saya kerana Allah, kerana anak, saya tak nafikan. Tapi sebenarnya saya berubah kerana Allah. Berubah kerana Allah. Bila kita berubah kerana Allah, kita ada kekuatan dalaman. Spiritual kita kuat. Bila kita kuat, kita bersedia menghadapi segala cabaran. Kerana dalam kepulihan dalam proses kepulihan kita akan hadapi berbagai cabaran. Cabaran pada diri kita, cabaran pada keluarga, cabaran kepada masyarakat khasnya. Ini kita terpaksa hadapi. Dan siapa yang memberi kekuatan? Itu saya cakap, IDK memberi didikan, tetapi kekuatan daripada Allah. Jadi kalau kita rapat dengan dia, Allah beri bantuan pada kita. Beri kita keketokwaan yang tinggi. Itulah, saya pun tak tahu betul ke, tetapi pengalaman hidup saya lah. Itu kurang macam itulah tuan. Itulah sebab anak-anak lah. Anak-anak dan juga Allah lah memberi inspirasi untuk berubah lah. Itulah menganggap persepsi masyarakat yang dilemparkan oleh anak-anak bekas klien ataupun anak klien. Jadi sebenarnya mereka ini mampu membuat
jalan mereka sendiri, sama ada ke arah negatif ataupun positif. Jadi bukan semua ibu ayah yang menagih dadah, anak-anak pun turut sama, bukan semua. Jadi mereka yang berhak memilih bagaimana jalan mana yang mereka akan pilih. Jadi kita masyarakat perlu mainkan peranan penting untuk doakan mereka supaya ke arah yang lebih baik. Beri mereka semangat dan dorongan. Jadi Tuan Rashid dikatakan menjalankan aktiviti menggerakkan NGO. Jadi Encik Rashid aktif menggerakkan NGO dan berkhidmat bersama masyarakat. Lazimnya apakah yang selalu ditekankan kepada komuniti dalam usaha membina keluarga Malaysia ke arah kesejahteraan? Saya dalam NGO, saya banyak ke arah agama lah. Saya cuba, itu saya cakap, mengajak manusia ke arah hidup beragama. Saya banyak terlibat dalam aktiviti program masjid ke, saya membantu program-program masyarakat setempat. Saya tak ada berfikiran jauh lah nak membantu satu Malaysia, tak adalah. Tapi saya selalu membantu persekitaran saya. Kalau kita dapat jaga persekitaran kita dalam hidup beragama, insya-Allah satu kawasan tu akan hidup lebih baik lagi. Itu yang saya lakukanlah. Yalah, saya daripada aktiviti itulah masyarakat memberi kepercayaan pada saya. Saya pernah dilantik menjadi AJK, macam-macam AJK lah. Dari situlah datangnya orang cakap rasa tanggungjawab kita kepada masyarakat. Jadi masyarakat pun akan mula percaya dengan kita sebab aktiviti kemasyarakatan. Saya tak adalah nak fikir jauh-jauh, tapi itulah saya cakap, kita kena berfikir di sekeliling kita tu. Menekankan aspek agama lah. Kan, hidup beragama. Hidup beragama. Mana kalau ada program-program agama ke apalah, kita akan panggil ustaz ke apa, kita marakkan lagi masjid surau. Jadi barulah bila ada konduri kendara ke apa, kita yang akan cuba menguruskan. Itu yang saya lakukan. Tapi akhirnya diorang lantiklah saya jawatan-jawatan tertentu kan. Saya buatlah yang seadanya kemampuan saya. Terbaiklah. Okey, jadi doktor dapat melihat kejayaan ayah yang dikecapi. Banyak kejayaan sebenarnya yang dikecapi oleh Tuan Rashid Mani ni. Jadi sebagai seorang anak, apakah perasaan melihat seorang ayah yang berjaya keluar daripada episod hitam lah dan berjaya membina kehidupan baru ini? Apakah perasaan? Perasaan saya semestilah saya bangga dengan ayah saya. Hatta sebab tu waktu ucapan anugerah emas kedoktoran pun memang saya ada sebut menunjukkan anak seorang bekas penagih dadah mampu juga berjaya. Sebab itu menunjukkan sebenarnya saya bangga dengan ayah saya sebenarnya. Sebab kata Abah ni sebenarnya banyak memberi kata contoh selepas dia pulih lah kan. Selepas dia pulih banyak dia memberi contoh dan teladan kepada kami adik-beradik. Dan terutamanya yang saya dapat adalah semangat dia bersama dengan masyarakat. Dan kerana itulah kata saya daripada semangat itulah saya cuba belajar apabila saya bersama dengan Abah kan, bersama dengan dia sentiasa ikut dia ke mana-mana. Saya belajar bagaimana dia cuba untuk menyantuni masyarakat, bagaimana dia bersama dengan masyarakat. Di situ saya mendapat inspirasi dan untuk kata sampai diikuti jugalah, diwarisi pada saya juga yang kata ingin berkhidmat dalam masyarakat khususnya kepada golongan OKU itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau memang saya bangga dengan bapa saya dan saya bersyukur. Dan sebenarnya apa ujian yang berlaku pada saya ni saya tidak anggap sebagai satu kata masalah, tapi saya bersyukur Allah SWT aturkan kehidupan saya daripada kecil sampailah sekarang ini. Kerana kalau saya tak menghadapi kehidupan yang macam dahulu, suatu ketika dahulu susah dan sebagainya, saya tidak dianugerahkan bapa sebagai seorang kata penagih dadah, mungkin saya tak jadi seperti ini. Kerana itulah kata sejarah-sejarah kehidupan yang lalu itulah sebenarnya menjadi pemangkin semangat saya untuk saya lebih maju ke hadapan, lebih berjaya lah dikatanya. Okey, jadi begitulah ya. Saya ingat sebaik-baik manusia itu kita mestilah memberi manfaat kepada orang lain. Baiklah, masa telah mencurui kita telah sampai ke penghujung rancangan. Jadi
Dr. Mizi, pesanan Dr. kepada anak-anak yang berdepan situasi ibu atau bapa terlibat dalam dunia penagihan dadah. Jadi apakah langkah yang perlu mereka lakukan? Satu perkara saya nak nasihat, setiap orang Allah SWT beri ujian yang berbeza-beza. Saya tak boleh nak katakan kehidupan saya ni saya seorang je yang susah. Kita semua Allah Ta'ala beri ujian. Okey, tetapi sejauh mana kita sebagai manusia itu memandang ujian itu sebagai satu anugerah ataupun satu musibah. Sebab tu saya nak nasihatkan kepada anak-anak muda kan, apabila anda ditimpa ujian, pandanglah ujian itu sebagai satu anugerah. Bila kita memandang satu anugerah, insya-Allah segala-gala perkara akan menjadi lebih mudah, menjadi lebih baik. Tetapi kalau kita memandang itu sebagai satu musibah, kita menyalahkan segala-galanya, menyalahkan diri kita, menyalahkan orang lain, ia akan jadi sukar pada kita sebab kita tidak reda dengan apa yang rezeki yang Allah SWT berikan. Dan ingat satu perkara, Allah Ta'ala menciptakan penagih dadah, kan? Macam ayah saya sendiri penagih dadah, ya betul itu ujian buat diri dia, ujian kehidupan dia. Tetapi sebenarnya Allah ciptakan juga penagih dadah itu sebenarnya adalah ujian kita sebagai masyarakat. Bagaimana kita memandang mereka itu sebagai satu anugerah. Kalau kita memandang mereka itu satu benda yang negatif, benda yang buruk, maka ia akan menjadikan satu benda yang tidak baik dan bukan kesan pada masyarakat tapi kepada kesan dia semua. Segala-galanya akan memberi yang tidak baik. Tapi kalau kita memandang mereka satu anugerah, kita mendapat pahala dan memandang mereka satu kelebihan, dan insya-Allah sebenarnya dia akan memberi kesan bukan pada diri, kepada seluruh masyarakat. Sebab itu paling penting bagaimana kita didik hati kita memandang satu ujian, satu perkara itu sebagai satu anugerah ataupun musibah. Baiklah, itulah pesanan Dr. Mizi kepada anak muda dan masyarakat di luar sana. Baiklah Tuan, apakah pesanan nasihat kepada golongan ibu bapa yang terjebak dalam pahana najis dadah dan beranggap sudah terlewat untuk berubah, membina hidup baru? Jadi macam mana? Silakan. Senang sajalah, sepakat membawa berkat. Sepakat membawa berkat. Kalau kita tak sepakat, apa pun yang kita lakukan tidak akan menjadi. Begitu juga kalau anak kita terlibat dalam najis dadah, kita mesti cari ikhtiar dan bersepakat dengan pihak berwajib, maknanya EDK. Dan kita ikut apa yang hikmat nasihat. Kalau kita tak sepakat, maka kita rasa kita yang baik sampai bila benda tidak ada penyelesaian. Jadi arti kata sepakat membawa berkat. Barulah hidup kita selamat dan dapat dalam membina keluarga yang sejahtera. InsyaAllah. Keluarga Malaysia yang sejahtera. InsyaAllah. Cik Rashid boleh berubah. Apatah masyarakat pun yang terlibat mesti boleh melakukan perkara yang sama. Baiklah, berakhir sudah bicara AADK kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Syarmizi dan juga kepada Encik Rashid Bani di atas perkongsian kisah dan meniupkan semangat baharu buat penonton bicara AADK. Suka untuk saya simpulkan di sini bahawa terjebak dalam kancah penagihan bukanlah pengakhiran, serta sebaliknya terus berjuang ke arah kepulihan diri. Paling penting, sokongan dan peranan ahli keluarga menjadi tunjang utama. Selain itu, menjelang tahun 2022 diharapkan tiada lagi stigma bahawa anak bekas klien tidak mampu untuk berjaya. Jangan lupa untuk like, komen dan share, subscribe media sosial kami. Saya Hakim Suhaimi dan jumpa lagi. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn, dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19.